Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Murid-murid sekalian, bersama saya Ustaz Mubin bagi mempelajari mata pelajaran jinayat darjah 5, iaitu berkenaan dengan erti dan jenis zina. Okey. Murid-murid, sebelum ni kita dah belajar hukum hudud dan jenis-jenis kesalahan. Hari ini kita belajar jenis pertama, iaitu berkenaan dengan zina. Murid-murid pernah tak melihat ataupun mendengar seseorang yang dihukum dengan cara disebat? Pastinya pernah, bukan? Tetapi berlainan dengan kesalahannya. Berlainanlah jumlah sebatan. Tapi di dalam Islam diajar sebatan ini bukanlah pada seperti yang kita lihat pada hari ini, iaitu sebat cara sivil, iaitu sebat di punggung sehingga kadang-kadang pecah kulit punggung akibat disebat. Jadi hari ini kita nak belajar tajuk zina. Apa kaitan zina dengan hukum sebatan? Ya, pastinya kita akan belajar nanti hukuman kepada si penzina. Kalau murid-murid lihat bahawa di dalam gambar ini yang disebat ialah badan, bukannya punggung dan juga bukannya kepala. Itulah yang Islam ajar, bahawa disebat ini tidak boleh di kepala, tidak boleh di punggung, tidak boleh di kemaluan dan tidak boleh di muka. Bahkan tidak menyebat di badan pun tidak boleh diangkat lengan ini. Mesti dikepit supaya tak teruk sebatan tersebut. Itulah yang diajar oleh Islam. Murid-murid, apakah erti zina? Zina ialah persetubuhan antara lelaki dan wanita tanpa nikah. Jadi seorang lelaki dan seorang wanita yang dia belum ada ikatan kahwin, ataupun dia dah kahwin dengan si A, dengan si B belum kahwin, tapi dia buat juga hubungan persetubuhan bukan dengan isteri dia, maka orang yang tak ada ikatan nikah tak bolehlah bersetubuh. Tapi apabila dilakukan juga persetubuhan tersebut, maka dia dikira sebagai dosa zina, iaitu persetubuhan. Apa maksud persetubuhan, murid-murid? Memasukkan kemaluan lelaki ke dalam kemaluan perempuan, tetapi tanpa nikah. Bila tanpa nikah, dia jadi dosa besar. Apakah yang diartikan dengan had? Had ialah denda ataupun hukuman yang dikenakan ke atas pesalah. Okey, jadi kita belajar hari ini had zina. Had ialah denda, zina ialah dosa besar tadi, persetubuhan antara lelaki dan perempuan tapi belum nikah. Jadi apakah hukuman untuk orang yang melakukan zina? Murid-murid, perbuatan zina ini hukumnya haram. Bila kata haram ni, dia berdosa besar kalau dibuat. Sama ada orang tersebut dah kahwin, dah ada isteri, tapi dia cari perempuan lain berzina, ataupun perempuan tadi dah ada suami, dia cari lelaki lain berzina, ataupun kedua-duanya lelaki dengan perempuan tadi belum berkahwin tapi melakukan zina, maka dua-dua dapat dosa besar. Dan zina ini bukan dengan paksaan. Bila dipaksa, tu namanya merogol. Dan orang yang dirogol ini tidak berdosa, tetapi perogol tadi yang akan dikenakan hukuman. Manakala zina, dua-dua dengan kerelaan hati, maka dua-dua akan dihukum. Ya, murid-murid, dua-dua akan dihukum. Murid-murid sekalian, kalau murid-murid lihat, hari ini ramai pelajar kita yang sekolah pun dah berani-berani nak buat dosa zina. Kenapa Allah turunkan hukuman yang berat untuk pelaku zina ini? Kerana hendak memelihara hak Allah tadi. Apa hak Allah? Hak Allah ialah Islam ini. Kalau ramai orang Islam melakukan zina, maka malu orang Islam. Kerana orang Islam sendiri tak percaya dengan hakikat Allah tu melihat apa yang hambanya buat. Bila seorang tak melakukan zina, maka ketika itu iman dia tiada. Okey, murid-murid, apakah jenis kesalahan zina? Zina ini ada dua jenis kesalahan, dua jenis zina berdasarkan kitab jinayat darjah 5. Yang pertama ialah penzina muhsan. Cuba tengok tajuk. Penzina muhsan, iaitu penzina yang dia ni dah kahwin, dah ada isteri, dah ada suami, tapi dia cari orang lain juga untuk melakukan zina. Maka orang ini akan dihukum dengan hukuman rejam sampai mati. Kita akan belajar hukumnya pada akan datang. Hari ini nak belajar syarat. Orang yang akan dikenakan hukuman, kalau dia dah kahwin, pertama orang itu mestilah baligh.
iaitu orang yang dah cukup umur. Jadi kanak-kanak tak dikira sebagai bersalah kalau dia melakukan zina. Ustaz, ada ke kanak-kanak lakukan zina? Boleh jadi ada dan boleh jadi tiada. Namun kalau dia belum balik, belum cukup umur, apa tanda-tanda cukup umur? Kalau perempuan sudah datang haid, kalau lelaki sudah keluar air mani. Yang kedua ialah berakal. Jadi orang gila kalau dia melakukan zina, maka dia tidak akan dihukum kerana dia gila. Dia tidak dapat berfikir. Maka orang yang berakal sempurna ini akan dihukum. Dan yang ketiga, orang tersebut pernah melakukan persetubuhan melalui pernikahan yang sah. Maksudnya dia dah kahwin dah, dia dah ada isteri, dia dah ada suami, tapi dia cari orang lain untuk melakukan zina. Ini jenis pertama namanya muhsan. Dah kahwin muhsan dah kahwin. Murid-murid, yang kedua ialah jenis ghairu muhsan, iaitu penzina yang belum berkahwin. Sama juga syaratnya yang pertama. Mestilah dia dah baligh, dah cukup umur. Kalau perempuan telah keluar haid dan lelaki telah keluar air mani. Yang kedua, syaratnya mestilah berakal. Orang gila yang belum kahwin tidak akan dikenakan hukuman jika dia melakukan zina kerana dia gila. Dan yang ketiga ini, orang tersebut belum pernah berkahwin. Maksudnya dia belum pernah bersetubuh. Okey, orang kita sebut kalau lelaki ni bujang, kalau perempuan ni dara, anak dara. Tapi tiba-tiba satu hari dia telah melakukan zina dengan kawan dia. Maka dia tidak bernikah, tak berkahwin lagi. Okey, maka bila tiada ikatan nikah, dia berdua ni akan dihukum dengan hukuman zina, iaitu orang yang belum berkahwin tapi melakukan zina disebat 100 kali. Berbeza dengan orang yang dah kahwin, akan direjam sampai mati. Murid-murid, jadi ini adalah peta kuih berganda, yang di tengah tu adalah perkara yang sama dan di tepi kiri kanan adalah perkara yang berbeza. Apa yang sama untuk dua-dua hukuman jenis tadi? Iaitu orang yang dah kahwin dengan orang yang tak kahwin, kalau dia lakukan zina, kalau dia dah baligh dan berakal, dia kena hukum. Apa yang berbeza? Yang berbeza ialah sama ada dia pernah bersetubuh, maksudnya dia dah pernah kahwin ataupun belum, dan juga jenis hukuman. Kalau orang dah kahwin, dia kena rejam sampai mati. Orang yang tak kahwin kena sebat 100 kali. Jadi lepas ni, murid-murid bolehlah hadamkan. Yang anak panah kuning tu adalah perkara yang sama. Yang perkara anak panah warna merah tu kiri kanan adalah perkara yang berbeza. Ustaz rasa murid-murid pun telah menjawab peta buih ini pada minggu yang sudah. Moga-moga anak-anak murid sekalian dapat mengingat perkara ataupun isi yang kita belajar hari ini. Wallahu a'lam. Jumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.